fahamlah. Kalau satu soalan ni, kalau ada nak berserta penerangan, satu soalan tu akan makan masa 3 ke 4 minit. Jadi logiknya lah akan dapat jawab. Cikgu dah buat pengiraan tau. Kalau satu soalan, cikgu ambil masa 4 minit untuk terangkan. 4 darab dengan 40. 4 minit darab 40 soalan, cikgu dapat 160 minit. Jadi bila 160 minit, dia 2 jam 60 minit. Dia macam tu lah. 2 jam 40 minit. 2 jam 40 minit. Jadi takkanlah kita nak extend kelas kita 40 minit kan? Jadi 40 minit, cikgu bahagi dengan 40, ada 10 soalan cikgu tak sempat jawab. Itu cikgu buat kira-kira lah. Alright, jadi cikgu nak teruskan kelas kita, boleh ke? Boleh. 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 Nak dengar sikit suara daripada semua, boleh tak boleh? Boleh. Alright, okay, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan terus kepada kelas kita. Okey, apa yang cikgu nak buat adalah yang pertama sekali cikgu nak kamu faham. Kamu exam dah dekat sangat dah. Ada yang dah mula dah pun. Okey, sebelum cikgu nak teruskan ni, kita pergi tengok dekat chat sikit. Masing-masing boleh pergi dekat meeting chat. Cuba masing-masing tulis tarikh exam masing-masing. Contoh kalau dia exam minggu ni, tulis minggu ni pun je dah okey dah. Tak perlu spesifik tarikh. Kalau minggu depan, tulis minggu depan. Kalau tulis 2 minggu lagi, macam Jibril. Okey, 12. Dekat dah tu. Besok. Alamak, Emir. Besok. Emir betul. Emir besok. Okey, Syarifah minggu depan. Ain Humairah 2 minggu lagi. Lagi. Cikgu nak baca sikit komen. Cepat. Dino exam bila Dino? Zahra apa esok? Oh, Syiham bulan 12. Lambatnya Syiham 30. Okey, Damia esok. Damia 2 minggu lagi. Aina 2 minggu lagi. Zulaika bila exam ni Zulaika? Awal bulan 12. So, Ryan Zikri. Okey. Jadi maksudnya semua dah dekat dah. 18. 2 minggu lagi. Okey, jadi semua dah dekat dah. Jadi cikgu nak masing-masing fokus. Kalau satu soalan cikgu terang, ada nak tanya, terus tanya cikgu. Jangan lengah-lengah. Kalau macam malu nak tanya, tanya ikut WhatsApp cikgu. Tanya ikut WhatsApp cikgu. Okey, jadi cikgu akan teruskan dah kepada kita punya skrin. Okey, boleh nampak ke semua skrin cikgu share? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, jadi soalan-soalan ni cikgu hanya ambil daripada buku-buku. Buku modul kamu. Kan ada bab 1 sampai bab akhir tu. Kalau kamu buka untuk objektif, okey, soalan tu. Sebenarnya semua jawapan ada dalam buku modul. Okey. Jadi saja je lah antaranya cikgu nak test berapa ramai rujuk buku modul ni. Kalau dia rujuk buku modul ni, dia terus dapat jawapan tu. Okey. Tapi cikgu tak susun ikut macam buku modul, walaupun soalan cikgu ambil dekat buku modul. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Dah ready dah? Cikgu nak pergi kepada soalan nombor 1. Sudah. Alright. Okey, jadi kita akan pergi kepada nombor yang berikutnya. Soalan yang pertama adalah berkaitan dengan urutan. Bukan mengurut. Urutan dekat sini maksudnya turutan, susunan. Nombor Fibonacci. Okey. Jadi masing-masing kena faham turutan nombor Fibonacci. Dia ada nama dia lah. Cikgu pun terlupa cara nak sebutan dia. Jadi nombor Fibonacci ni kamu kena faham. 01.
Dia punya tips dekat sini. Salin tahu takut masuk. Takut masuk. Adalah tambah 2 nombor di belakang. Tambah tambah 2 nombor di belakang. Jadi kalau dekat sini 01, 0 tambah 1 dapat 1. 1 tambah 1 dapat 2. 2 tambah 1 dapat 3. 3 tambah 2 dapat 5. 5 tambah 3 dapat 8. 5 tambah 8 dapat 13. Ini adalah turutan nombornya. Sampai situ jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat soalan ni. Dia bagi 37. Lepas tu kita ada kotak. Lepas tu kita ada 27. Kita ada 22. Jibril rasa mana satu jawapan dia, Jibril? 32. Apa? 32. C. 32. Macam mana Jibril tahu dia 32? Oh. Tahu Jibril? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. 27 nak pergi kepada 22. Ni cikgu undur ke belakang lah. Sebenarnya dia ke depan. Sebenarnya dia ke depan. Cikgu nak nampakkan kamu dia punya flow. 27 nak pergi kepada 22. Kita undur ke belakang. Kita ada tambah 5. Sebenarnya dia tolak 5 lah. Tapi cikgu ke belakang sebab kita punya soalan tu dia ke belakang. Okey, itu yang pertama. Tambah 5. 27 nak pergi kepada 37. 27 nak pergi kepada 37, dia kena tambah 10 pula. Tambah 10 pula. Jadi macam mana ni? Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan dekat kamu. Bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, kita kena cari yang macam mana cikgu nak cakap? Kita kena cari. Okey, ada yang confuse ni. Cikgu tunjuklah. Cikgu tak nak dia ke belakang lah. Ada yang confuse, ada yang WhatsApp cikgu. Okey, 37 nak pergi kepada 20 kan tolak 10. 27 nak pergi kepada 5, 27 nak pergi kepada 5 kan tolak 5. Jadi cara dia adalah kamu kena nampakkan satu lagi turutan. Macam mana turutan dia? Masing-masing boleh tengok. Kalau cikgu pergi kepada sini, tolak 10, jadi sepatutnya dia ada satu lagi turutan. 1, 2. Nampak ke semua sampai situ? Nampak. Okey, baik. Okey, jadi untuk kita dapatkan negatif 5. Cikgu ulang dekat sini. Untuk kita dapatkan negatif 5, dia adalah hasil tambah 2 nombor di belakang. Hasil tambah 2 nombor di belakang. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Untuk dapatkan 5 dekat sini, kita ada 3 dengan 2. Jadi dekat sini kita tolak 3, dekat sini kita tolak 2. Boleh faham? Boleh faham semua? Boleh. Jadi bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, kita kena ingat. Sorry, dia jadi terbalik pula. Sorry, dia terbalik. Dia terbalik. Ni 3 ni kat sini negatif 3, ni negatif 2. Jangan terbalik. Kena ingat turutan ni. Jadi dekat sini 37 tolak dengan 2, kita akan dapat 35. Tu jawapan dia. Okey. Tapi kamu kena confirmkan sekali lagi. 35 tolak dengan 3. Dapat tak semua 27? Dapat tak? Nak dengar suara sikit. Dapat ke? Mana ni suara? Nak dengar suara? Dapat ke? Okey. Jadi bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, masing-masing kita kena tengok 27. Lepas tu 35. Sekejap semua. 37. Antara yang berikut manakah nombor yang betul bagi dapat melengkapkan urutan nombor Fibonacci. Okey.
Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey. Cikgu nak tanya Zulaika. Zulaika ada ke kat situ Zulaika? Ada. Ada. Bila Zulaika berhadapan dengan satu soalan. Ni teknik menjawab Cikgu tengah ajar teknik menjawab. Bila kita berhadapan dengan satu soalan yang kita tak dapat jalan penyelesaian dia, rasa-rasa apa yang kita kena buat next tu? Rasa-rasa apa yang Zulaika rasa kita kena buat next tu? Tahu? Bagi Zulaika 37 tertolak dengan 5. 37 tolak dengan 5. Kenapa Zulaika tolak dengan 5? Sebab 27 tolak 22 dapat 5. Ya, betul. Okey, good job. Okey, jadi masing-masing kalau kita tengok nombor yang mana lengkap urutan nombor Fibonacci ni, kita tengok dekat sini kan kita ada negatif 5 kan? Dekat sini kita ada negatif 5. Jadi kan kat sini kan dia langkah 2 kali. Jadi bila cikgu test guna nombor Fibonacci ni, cikgu tak dapat. Cikgu tak dapat kalau cikgu pakai 3 dengan 2, kita pakai pola yang sama. Kita pakai pola yang sama. Jadi, bila dia langkah 2 kali, maksudnya negatif 10 ni kita kena bahagi dengan 2. Jadi, bila kita bahagi dengan 2, kita akan dapat negatif 5 dekat sini, negatif 5 dekat sini. Jadi, 37 tolak dengan 5, kita dapat jawapan dia 32. Semua jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh faham? Boleh. Sebenarnya daripada sini kita kena faham yang ini adalah pola biasa sahaja. Kenapa cikgu test nombor Fibonacci ni? Cikgu test nombor Fibonacci, cikgu nak nampak. Okey, dia pakai tak 2, 3, 5 ni. Jadi bila dia tak pakai, jadi kita tak bila dia tak boleh pakai, kita test pola biasa. Cikgu ulang lagi sekali. Bila kita berhadapan dengan soalan pola dan jujukan, kalau dia kata nombor Fibonacci, dekat sini kita senaraikan nombor Fibonacci. Lepas tu kita test menggunakan pola yang ada dalam nombor Fibonacci. Pola dalam nombor Fibonacci ni dia lain-lain. Dia lain-lain. Okey. Jadi sekarang bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, kita cari pola macam biasa sahaja. Okey. Jadi semua jelas ke? Nak dengar suara sikit? Semua jelas? Jelas. Okey, bagus. Okey, selesai dah dekat sini Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Jadi soalan A, jawapan dia adalah 32. Pola biasa je. Jangan kita confuse dengan nombor Fibonacci ni. Jangan kita confuse. Okey, selesai dah soalan yang pertama. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang nak tahu, okey, nombor Fibonacci tu apa? Inilah cikgu tunjuk kat sini. Jangan confuse. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Yang manakah adalah bukan jujukan. Okey, cikgu akan bagi nota. Cikgu akan bagi nota salin. Apa maksud jujukan? Cikgu nak tanya Jibril lah. Jibril, apa maksud jujukan? Asyik Jibril je kan? Apa maksud jujukan? Sequence. Apa maksud sequence, Jibril? Tahu? Menaik sama rata. Sama rata. Okey, dah betul dah. Sikit lagi nak betul. Okey, nama dia adalah perubahan. Masing-masing boleh salin. Dengan pola yang sama. Contoh, cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh kat depan. Kita pergi dekat ni, jawapan dia apa? Jawapan dia adalah C. Kita tengok B dengan C. Kita tengok B dulu. Okey, masing-masing boleh tengok B. Okey. B soalan dia 2, 6, 10, 14. Okey, kita tengok 2 nak pergi kepada 6. 2 nak pergi kepada 6 tambah 4. 6 nak pergi kepada 10 tambah 4. 10 nak pergi kepada 14 tambah 4. Jadi dia mempunyai pola yang sama. Jadi bila dia mempunyai pola yang sama, ini dikira sebagai jujukan. Itu contoh B.
Cikgu ambil contoh C pula. C jawapannya. Tapi cikgu ambil dua contoh. Okey, C. C 0.5, 0.5, 0.8, 0.11, 0.15 ni cikgu salin kat sini. Jadi kita tengok 0.5 nak pergi kepada 0.8, kita kena tambah 0.3. Tengok cikgu tambahlah 0.3. Tapi 0.8 0.11 tolak 0.8 kita 0.11 tolak 0.8 0.8 tambah dengan 0.3 tengok 0.8 nak pergi kepada 0.11. Tadi dia tambah. Sekarang dia menurun. 0.8 0.11 tolak 0.8 kita dapat negatif 0.69. Tengok Okey. Lepas tu dia naik pula. Dekat sini dia tambah dengan 0.04. Jadi kalau kamu perasan dekat sini, dia punya pola berbeza. Sekejap tambah, sekejap tolak, sekejap tambah. Jadi dekat sini, inilah maksud bukan jujukan. Pola dia berbeza-beza. Perubahan dia tak sama. Kalau perubahan sama, tambah 4, tambah 4, tambah 4 sampai ke hujung tambah 4. Tapi kalau dia lain, dia sekejap tambah, tolak, tambah, tolak. Lepas tu nilai dia pun berbeza-beza. Jadi jawapan yang bukan jujukan adalah C. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Tu jawapan dia. Okey, selesai. Kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Cikgu pergi laju sikit. Okey. Jadi kita pergi pula. Antara yang berikut, manakah jujukan nombor yang tidak benar? Tidak benar. Soalan dia sama. Sebenarnya soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3, dia bercakap tentang soalan yang sama. Cuma dia punya penyusunan nombor tu berbezalah. Antara yang berikut, manakah jujukan nombor yang tidak benar? Maksudnya ada pola yang berbeza. Kita kena cek satu-satu. Jadi dekat sini cikgu akan tunjuk dua contoh sahaja. Cikgu akan pergi kepada jawapan dia D. Cikgu akan tunjuk C dengan D. Okey. C 65, 55, 45, 35. Masing-masing boleh tengok. Okey, 65 ke 55 tolak 10. 55 ke 45 tolak 10. 45 ke 35 tolak 10. Jadi pola dia sama. Bermakna ini adalah jujukan yang benar. Ini adalah jujukan yang benar. Jelas ke semua C tu? Jelas. Jelas. Okey. Okey, D. Kita tengok pula D. 9, 5, 3, 2. 9 nak pergi kepada 5, dia tolak 4. 5 nak pergi kepada 3, dia tolak 2. 3 nak pergi kepada 2, dia tolak 1. Ini dimaksudkan jujukan yang salah. Jujukan tidak benar. Jawapan dia adalah D. Kenapa dia dikira sebagai jujukan tidak benar? Sebab dia mempunyai pola yang berbeza. Jadi kalau kita nak faham jujukan, kita kena faham pola. Bila pola kita sama, itu adalah jujukan. Bila pola kita lain, itu bukan jujukan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Kita kena ingat. Ingat ayat cikgu tu. Ingat ayat cikgu. Nak exam dah. Jadi jujukan mesti mempunyai pola yang sama. Okey, soalan 1, 2, 3. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak dekat cikgu? Tak ada. Ada. Tak ada. Bagus. Okey. Kalau siapa-siapa yang ada nak tanya soalan, tanya terus. Jangan diam. Jangan diam. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey. Tadi semua dekat sini, yang dalam page ni, semua bab 1. Sekarang cikgu pergi kepada bab 2. Pemfaktoran. Pemfaktoran. Pemfaktoran ni level 1. Level 1 adalah di mana kamu kena keluarkan yang pertama huruf yang sama.
Sebagai contoh, 3XY tambah 12X. Cikgu ada nampak huruf yang sama. Kita keluarkan dia. Jadi kita keluarkan X. Dia buka kurungan 3Y tambah 12. Ini cara keluarkan huruf yang sama. Semua jelas? Cara keluarkan huruf tu boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Yang kedua, kita kena keluarkan nombor. Cara nak keluarkan nombor, cari sifir yang sama. Sebagai contoh di sini, cikgu nampak 3 dengan 12 dalam sifir 3. 12 dalam sifir 3. Cikgu bawa 3 tu keluar. 3X. Jadi 3 bahagi 3 dapat 1Y. 3 bahagi 12 kita dapat 4. Ini cara keluarkan nombor mencari sifir yang sama. Jadi jawapan kita dekat sini adalah 3X 1Y tambah 4 dalam kurungan. Cikgu ulang lagi sekali. Mula-mula kita keluarkan huruf yang sama. Kemudian kita cari nombor. Macam mana? Kita cari sifir yang sama. Jelas ke penjelasan daripada cikgu? Jelas. Yang lain nak dengar suara sikit? Ada jelas? Jelas. Jelas. Okey. Jadi jawapan kita kat sini adalah C. Kena ingatlah, Y ni kalau nak letak 1 pun tak apa, tak nak letak 1 pun tak apa. Okey. Selesai. Siapa-siapa ada WhatsApp cikgu tak tanya soalan? Kalau ada nak tanya, WhatsApp je ya. Okey. Cikgu nak pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Boleh. Wow. Okey, jadi cikgu pergi kepada soalan yang berikutnya. Soalan yang berikutnya, bila dia kata permudahkan. Maksud permudahkan adalah selesaikan. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu nak tunjuk ni. Cikgu nak tunjuk. Okey. Yang pertama sekali, 2M kuasa 2 tolak 3N kuasa 2 tolak 2. M tolak 3N kuasa 2. Bila kamu berhadapan dengan soalan sebegini, cikgu nak kamu kena faham mana yang kena selesaikan dulu. Yang kena selesaikan dulu adalah kurungan yang cikgu buat warna hijau tu. Jadi masing-masing boleh tengok. Jadi untuk selesaikan tu, cikgu buat dia dalam warna hijau. Okey, M tolak 3N. M tolak 3N. Jadi nak selesaikan macam mana? Buka je lah, buka. Tapi kamu kena faham. Dia ada satu kurungan lagi sekali, iaitu kurungan warna merah. Salin macam mana cikgu salin ni. Jadi kita selesaikanlah. Ini nama dia kembangkan. Cikgu ulang, kembangkan. Maksudnya, bila dalam kurungan, kita nak hilangkan kurungan tu, kita kena buat pendaraban. Macam mana tu? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu teruskan. M darab dengan M. Di kurungan darab dengan kurungan sebelah. M darab M, kita dapat M kuasa 2. Okey, kita teruskan. M darab negatif 3N. Kita dapat negatif 3MN. Okey, habis. Kita teruskan. Ini pun sama. Kita dapat negatif 3MN. Dan yang terakhir, negatif 3 darab negatif 3 jadi positif 9. N kuasa 2. Kita tutup kurungan. Jadi dia ada kurungan. Jadi macam mana kita nak selesaikan lagi? Macam mana kita nak selesaikan lagi? Kita pastikan kurungan kita tu semuanya dah diselesaikan. Maksudnya dekat sini tengok negatif 3 MN dengan negatif 3 MN. Dia ada huruf yang sama. Sebutan yang serupa. Jadi dia jadi negatif 6 MN tambah 9N kuasa 2. Sampai situ semua jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Nak hilangkan kurungan warna merah tu, negatif 2 dekat belah luar ni,
negatif 2 dekat belah luar ni kena darab dengan semua dalam kurungan warna merah tu. Jadi, tengok cara cikgu selesaikan. Negatif 2 darab M kuasa 2, kamu dapat negatif 2 M kuasa 2. Negatif 2 darab negatif 6, positif 8 MN. Negatif 2 darab 9, kita dapat negatif 18 N kuasa 2. Itu cara dia. Itu cara dia. Alright tak alright sampai sini? Panjang sikit. Okey ke semua sampai sini? Okey, habis. Okey. Sampai sini kita cari sebutan yang serupa yang kita boleh selesaikan. Sebagai contoh, di sini cikgu akan nampak 2M kuasa 2 dengan negatif 2M kuasa 2. 2 tolak 2 dia jadi kosong. Bila dia jadi kosong, hilanglah M kuasa 2. Yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tengok yang N kuasa 2. N kuasa 2. Negatif 3 dengan negatif 18, kita akan dapat negatif 21 N kuasa 2 tambah 8 MN. Ada jelaskah semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kita kena tengok. Kita kena tengok betul-betul. Kita kena tengok betul-betul. Negatif 3, negatif 18, kita jadi negatif 21. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak dekat cikgu kat sini? Ada tak? Ke tak ada? Okey. Dino, ada nak tanya soalan ke Dino? Tak ada cikgu. Tak ada. Jadi daripada sini. Yang ini tengok kat depan, Yang ini cikgu buat kembangkan. Okey, lepas tu cikgu cek jawapan tak ada yang sama. Jadi cikgu kena buat faktorkan. Jadi nak faktorkan macam mana? Okey, kalau dekat sini cikgu pakai pemfaktoran level 1. Okey. Jadi untuk pemfaktoran, kamu kena faham bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, kamu kena menampakkan. Okey, sekejap cikgu ada salah ke mana-mana? Kejap cikgu cek. Cikgu tak jumpa pula. Okey, 2M tolak 3N. M tolak 3N kuasa 2. M kuasa 2. Negatif 3MN. Negatif 3MN. Okey, positif 9N. Ni negatif 2M kuasa 2. Ni positif. Oh, cikgu tersilap. Sorry. Ni 12. Ayo. Ni 12 Negatif 2 darab negatif 6. Okey, negatif 2 darab negatif 6, 12. Cikgu tersilap kat situ. Negatif 2 darab 9, tu yang betul. Okey, ni 12 MN. Ni adalah 12. Okey, habis kat sini. Okey, cikgu nak cari. Cikgu ada silap lagi tak? Okey, M tu boleh potong. Negatif 3. Dengan negatif 18, cikgu dapat negatif 21. Okey, habis. 1. Okey, selesai. Jadi dekat sini, kita pakai balik pemfaktoran level 1. Dekat mana cikgu boleh keluarkan huruf yang sama. Untuk huruf yang sama adalah huruf N. Jadi bila cikgu keluarkan huruf N, dia akan jadi negatif 21N tambah 12M. Sampai sini jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, itu yang pertama huruf. Yang kedua, nombor. Nombor cikgu kena cari sifir yang sama. Okey, cikgu boleh nampak 21 boleh bahagi dengan 3. 12 pun boleh bahagi dengan 3. Jadi, cikgu keluarkan 3N. Okey. Negatif 21 bahagi dengan 3, cikgu dapat negatif 7N. 12 bahagi dengan 3, cikgu dapat 4M.
Jadi jawapan dia adalah D. Cikgu, terbalik ni tak apa ke? Okey, dia terbalik ke tak apa, tak jadi masalah. 7 ni nilai dia negatif. Sama je dekat sini negatif. 4 ni nilai dia positif juga. Dia terbalikkan saja. Tapi inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham cikgu buat? Boleh. Boleh. Ada siapa-siapa tak nak tanya cikgu soalan? Amar RSG. Amar RSG ada nak tanya soalan tak? Faham. Faham. Okey. Syiham ada nak tanya soalan tak? Tak ada. Okey. Keluarkan huruf sama. Dekat sini, keluarkan sifir sama. Ini cikgu dah tunjuk. Ini nota ni cikgu bagi sekali. Okey, selesai. Cikgu nak tanya siapa lagi? Dino. Dino ada nak tanya soalan tak, Dino? Tak ada cikgu. Okey, selesai. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Siapa Zulaika ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, selesai. Okey, ini adalah kembangkan dan faktorkan. Jadi kita kena faham, kalau ada kurungan macam ni, kita kena selesaikan kurungan tu dulu. Jadi dekat sini, Cikgu Salin, kalau siapa-siapa tak faham, tanya tau, tanya. Okey, jadi kurungan kita dekat sini adalah yang pertama, X tambah 3 kuasa 2. Okey, X tambah 3 kuasa 2. Jadi, dia ada jalan shortcut tau. Siapa tahu jalan shortcut dia? Jibril tahu jalan shortcut dia? Jibril tahu tak kalau kurungan macam ni nak selesaikan macam mana? Kalau shortcut dia lah, shortcut dia. Tak ingat. Tak ingat. Okey, dia ada shortcut dia. Tapi, siapa yang tak faham, abaikan. Siapa yang faham, ambil ini sebagai advantage kamu. Okey, X tambah 3 kuasa 2. Shortcut dia tahu. Shortcut ni pakai formula. Jadi kalau pakai formula, kamu kena hafal. Jadi X kuasa 2. Jadi dekat sini kamu dapat X kuasa 2. Ni shortcut dia tahu. Shortcut dia. Okey, kemudian nombor seterusnya. X darab dengan 3 darab dengan 2. Kamu akan dapat 6X. Okey, habis. Dan yang terakhir, 3 kuasa 2. Kamu akan dapat 3 kuasa 2. Kamu 3 darab 2 ke 3 kuasa 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 kamu dapat 9. Ini shortcut dia tau. Ini shortcut dia. Okey, cikgu terangkan supaya kalau kamu jawab dalam exam, jalan kerja kamu, kalau kamu faham shortcut ni, dia laju sikit. Okey. X kuasa 2 dapat X kuasa 2 tu yang pertama. Yang kedua, macam mana cikgu dapat 6X? X darab dengan 3 darab dengan 2, kita dapat 6X. X darab 3 dapat 3X. 3X darab dengan 2 dapat 6X. Yang terakhir 9. 3 darab 3 kuasa 2. Kamu akan dapat 9. Ini shortcut, ini formula. Tapi kalau kamu confuse, buat macam biasa. Tengok jalan kerja. X tambah 3. X tambah 3. X tambah 3. Lepas tu tolak dengan 4X. X darab dengan X, kita dapat X kuasa 2. X darab dengan 3, kita dapat 3X. Okey. 3 darab dengan X, kita dapat 3X. 3 darab dengan 3, kita dapat 9. Tolak 4X. Jadi, X kuasa 2. 3 tambah 3, kita dapat 6X tambah 9 tolak 4X. Kalau kamu perasan, dekat sini jawapan kamu sama. Tapi kalau dekat sini, ini lebih shortcut. Sebab tu cikgu jaranglah ajar yang ni. Cikgu jarang ajar yang ni. Sebab cikgu nak student cikgu faham macam mana nak selesaikan sampai dapat sini. Sebab shortcut,
untuk bahagian B dengan bahagian C tak boleh guna. Tak boleh guna. Dia tak dapat markah. Hilang markah. Sebab pakai shortcut dekat bahagian B dengan bahagian C, hilang markah. Tapi kalau shortcut, boleh bantu kita dekat bahagian A untuk jimatkan masa. Tapi kalau tak faham, buat macam biasa. Sampai sini, cara cikgu buka kurungan. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Yang lain nak dengar suara jelas? Jelas. Okey. Jelas. Alright, selesai. Okey, lepas tu negatif 4 dengan 6x. Dia adalah sebutan serupa, kita boleh selesaikan 6 tolak 4. Jadi 6 tolak 4 kita dapat 2x tambah 9. Jadi x kuasa 2 tambah 2x tambah 9. Jawapan dia adalah A. Semoga membantu. Siapa yang tak faham, tanya terus. Jangan diam-diam lama-lama. Okey, selesai dah untuk soalan ni. Okey, cikgu terus kepada soalan berikutnya. Boleh? Boleh. Alright, kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey. Ya, cikgu nak tengok ada soalan tak nak tanya. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Ungkapkan Y. Salin tahu semua jalan kerja cikgu ni tahu. Salin tahu. Okey, ungkapkan Y. Kena ingat, bila kita cakap ungkapkan, bermakna kita nak bagi tinggal sorang-sorang. Tinggal sorang-sorang. Jadi 5x per 4y sama dengan 2k per 3h. Jadi yang kamu kena fokus adalah pada y. Kamu kena tanya diri kamu macam mana nak tinggalkan y ni sorang-sorang. Okey, bila kamu berhadapan dengan dua pecahan dan di tengah-tengah ada sama dengan. Cikgu ulang. Ada dua pecahan dan tengah-tengah ada sama dengan. Kamu boleh darab silang. Kamu boleh darab silang. Tengok ke depan. 5x darab dengan 3h. 5 darab 3 dapat 15. X darab h, kamu dapat xh. Habis. Kemudian 2k darab 4y. 2 darab 4 dapat 8. K darab y, ky. Kalau tak nampak, cikgu tulislah. Cikgu sebenarnya takut tak nampak je. 5x darab 3h. 2k darab 4y. Okey, habis. Sekarang y ni nak tinggal sorang-sorang. Jadi bila y nak tinggal sorang-sorang, kamu pindahkan je lah 8k ke sebelah. 8k. Okey. 8k. Okey. Jadi bila kita pindah ke sebelah, ni kan darab. Ni kan darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 15x per dengan 8k. Inilah final answer dia. Jadi jawapan dia adalah D. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Jadi okey, jadi kalau siapa-siapa okey. Jadi kalau siapa-siapa ada nak tanya soalan, boleh pergi dekat chat. Okey. Okey, cuba masing-masing pergi dekat chat tu. Cuba masing-masing pergi dekat chat. Okey, kalau faham dengan jelas, tulis faham jelas, cikgu. Kalau kurang faham, bagi tahu kat mana kurang. Okey, cuba masing-masing tulis. Okey, bagus. Dino, tak ada soalan ke Dino nak tanya? Mana Syah jelas. Okey, terbaik. Mantap. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Inilah, kalau dapat soalan macam ni, ini dikira sebagai orang cakap bonus bagi yang tahu cara nak jawab. Jadi kita kena ingat, kamu malam ni sediakan satu buku. Cikgu lupa nak mention. Sediakan satu buku. Mazin, sediakan satu buku. Dekat mana buku tu kamu kalau sempat salin soalan ni, salin.
Lepas tu salin sekali jalan kerja. Sebab cikgu bagi tahu kamu satu rahsia seorang penuntut ilmu lah. Seorang penuntut ilmu dia akan lebih mengingati sesuatu ilmu tu sekiranya dia menggunakan lebih banyak panca indera. Okey, kita ada orang pertama dia pandang je, dia pandang je. Orang kedua dia pandang dan salin. Orang ketiga pandang, salin dan sebut. Orang yang ketiga akan lebih banyak ingat berbanding orang pertama dengan orang kedua. Jadi bila kamu tengok dekat depan, tengok apa cikgu buat, salin dan sebut. Contoh dekat sini tadi cikgu buat 5x per 4y sama dengan 2k per 3h. Oh, dua pecahan boleh buat darab silang. Cuba buat. Cuba buat. Cikgu dah buat dah. Sampai sekarang pun cikgu buat. Okey, habis. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. Nah, pada soalan tanya tahu. 2pi kuasa 2 tolak R per 3 sama dengan 5S. Cari nilai S. S ni berapa kalau P sama dengan 8 dan R sama dengan 9. Okey, bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, masukkan dulu. Masukkan dulu nilai yang ada. Sebagai contoh, P dekat sini dan R dekat sini. Masukkan. 2pi kuasa 2, 8 kuasa 2 tolak R, 9 per 3 sama dengan 5S. Kamu selesaikan, 2 darab dengan 8 kuasa 2, kamu dapat 128. 9 bahagi 3, kamu dapat 3, 5S. 128 tolak dengan 3, kamu dapat 125. Nak cari S je kan? Jadi 5 ni darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi 125 bahagi dengan 5, jadi S adalah sama dengan 25. Jelas semua jalan kerja yang cikgu tunjuk? Jelas. Okey. Siapa yang ada soalan nak tanya, tanya. Jangan diam. Ni untuk kamu Kamu yang nak exam Okey. Selesai. Boleh cikgu teruskan? Ataupun ada siapa-siapa nak tanya soalan? Boleh. Okey, cikgu teruskan. Zulaika, cikgu teruskan Ya. Okey. Selesai. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. Ini bab 3 tau. Ini bab 3. Rumus algebra. Ini pun bab 3. Ini bab 2. Ini bab 2. Ini bab 3. Ini bab 3. Dan ni soalan ni bab 3. Okey. Jadi, perkara rumus sama juga dengan mengungkapkan. Maksudnya dekat sini kan kita nampak ungkapkan. J. Jadi macam nota tadilah. Bila cikgu cakap ungkapkan, jadi kita kena bawa huruf tu tinggal sorang-sorang. Jadi bila cikgu nak ungkapkan J, J ni mesti sorang-sorang. Jadi V kuasa 2, pi, J kuasa 2, T. J ni kamu kena tinggalkan dia sorang-sorang. Macam mana nak tinggalkan dia sorang-sorang? Okey, yang pertama sekali, kamu alihkan dulu pi dengan T. Kalau kamu tak nampak sangat, dia sebenarnya macam ni. V kuasa 2, J kuasa 2, darab dengan pi, darab dengan T. Jadi, kamu boleh pindahkan pi dengan T yang mana dalam keadaan darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Dia akan jadi V kuasa 2, pi T. Cikgu terus gabunglah sebab pi darab T, pi T. Sama dengan J kuasa 2. Sampai sini jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Jibril, jelas Jibril? Jelas. Okey, baik. Sekarang J kuasa 2. Kita nak J sahaja. Kita tak nak J kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia jadi apa semua? Nak dengar suara sikit. Dia jadi apa? Punca kuasa. Yes. Dia jadi punca kuasa. Jadi bila dia jadi punca kuasa, kamu jangan buat belah atas je. Kamu buat dalam punca kuasa, dia ada V kuasa 2 dengan pi T. Tu cara dia. Tu cara dia kalau ada punca kuasa. Sekarang ni V ni ada kuasa 2. Jadi kamu boleh potong tau kuasa 2 tu. Macam mana kita nak nampakkan kita boleh potong?
Jadi punca kuasa ni kamu buat satu dekat belah atas, satu dekat belah bawah. Salin. Jadi bermakna bila kamu potong yang dekat belah atas, jadi tinggallah V per dengan punca kuasa pi T. Jadi jawapan kita adalah J sama dengan V per pi T dalam punca kuasa lah yang tu. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Apa cikgu nak tanya Cikgu pun dah lupa dah nama masing-masing. Lama sangat cuti, lupa cikgu. Okey. Sekarang ni dekat soalan ni, cikgu nak masing-masing komen dekat chat. Jelas ke kurang jelas soalan ni? Kalau jelas, bagi tahu jelas. Kalau kurang, bagi tahu kat mana yang kurang. Okey, cuba message dekat chat. Cikgu nak tengok sikit. Ada tak yang kurang jelas kat sini? Supaya cikgu dapat terangkan yang mana dia kurang faham. Okey, mantap. Jadi kalau kurang faham bagi tahu-tahu, jangan malu-malu. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. Cikgu dah ajar ungkapkan. Sekarang kita masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu bab bulatan. Bab bulatan. Okey. Jadi semua info yang cikgu bagi daripada tadi, percayalah cakap cikgu boleh bantu kamu dalam exam nanti. Yang penting kamu kena faham dan salin info-info berkenaan. Okey, jadi kita pergi kepada raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan yang berjejari 14 cm. Lepas tu teruslah masukkan. Okey, 14 cm dia punya jejari. Okey, habis. Hitung perimeter dalam sentimeter bagi rajah berlorek dalam bulatan di atas. Bila dia cakap, hitung perimeter. Perimeter yang nak kena hitung dekat sini adalah, cikgu tunjuk dekat kamu ni. Ni perimeter dia. Ni perimeter dia. Jadi kalau siapa-siapa tak nampak boleh tengok kat depan. Ni adalah perimeter untuk kawasan berlori. Jadi dekat perimeter ni, bila dia cakap jejari kita 14, kita dah ada dah dua nilai, iaitu 14 dengan 14. Kita dah ada di kawasan jejari 14 tambah 14. Yang kita tak ada ni adalah di kawasan yang kita panggil dia, okey, di kawasan yang kita panggil lilitan. Jadi kita kena cari lilitan. Jadi lilitan dia dekat sini, formula lilitan adalah, tengok betul-betul, 2 darab pi darab j darab theta per 360. Itu formula lilitan. Lilitan ni maksudnya, lilitan ni sebenarnya satu bulatan. Cikgu terang kat kamu. Lilitan ni sebenarnya satu bulatan. Lilitan ni sebenarnya satu bulatan. Tetapi kalau dia ada sebahagian daripada satu bulatan ataupun sebahagian daripada lilitan, kita panggil dia lengkok. Lengkok ni ada dua. Yang bahagian besar kita panggil dia lengkok major. Yang bahagian kecil kita panggil dia lengkok minor. Jelas ke semua? Boleh faham? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, bagus. Jadi bila berkaitan dengan lengkok minor dengan lengkok major, kamu kena tambah benda ni. Kamu kena tambah theta per 360. Sebab kalau kita terus masukkan 2, kalau kita terus masukkan 2 darab pi. Pi kita dekat sini suruh pakai 22/7. Darab j. J kita 14. Kalau kita kira macam ni sahaja, ini maksudnya kita tengah cari satu bulatan punya perimeter. Iaitu lilitan lah. Iaitu lilitan. Okey.
Tapi sekarang kita nak cari lengkok. Ni takut kamu confuse. Kat sini cikgu tukar nama. Lengkok. Ini lilitan. Kena faham beza dia. Jadi lengkok dia ada pi over 360. Okey. Kalau pi, theta. Kalau theta ni cikgu pakai 120. Kalau cikgu pakai 120, bermakna cikgu tengah cari panjang lengkok minor. Tetapi kalau cikgu pakai yang warna biru, bermakna cikgu tengah cari lengkok major. Boleh faham ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Ni cikgu tunjuk cikgu tunjuk. Kalau cikgu pakai 120, cikgu akan dapatkan panjang bahagian lengkok minor. Tapi kalau kita nak dapat bahagian lebih, satu bulatan 360. 360 tolak dengan 120. 360 tolak 120, kita dapat 240 darjah. Kalau cikgu pakai 240 darjah, cikgu tengah cari panjang lengkok major. Jadi sebab tu kita kena ada theta per 360. Okey, habis dah, selesai kat situ. Jadi dekat sini cikgu tak teruskan lengkok minor sebab kita punya pengiraan lengkok major. Jadi kita pun tekan je lah kalkulator tu sebiji. 2 darab dalam kurungan 22/7 darab dengan 14 darab dengan setiap pecahan dalam kalkulator kena buat kurungan 240/360. Jadi dekat sini kamu akan dapat jawapan dia 58.67. 58.67. Jadi lengkok major di sini panjang dia lah 58.67. Kamu kena tambah dekat bahagian perimeter. Jadi jumlah perimeter dia sekarang adalah 14 tambah 14 tambah 58.67. Kamu akan dapat 86.67. Jawapan dia adalah C. Okey. Ada kurang mana-mana tak penjelasan cikgu? Dino, ada kurang mana-mana tak Dino penjelasan daripada cikgu? Tak ada. Okey. Zarif ada kurang mana-mana ke Zarif penjelasan dari cikgu? Hilang tak Zarif? Zahra Humaira. Zahra jelas ke Zahra penjelasan dari cikgu? Jelas. Okey, baik. Jadi kena hati-hati tu, sudut tu. Kita nak kena cari lengkok major bukan lengkok minor. Okey, selesai. Boleh cikgu terus kepada soalan berikutnya? Boleh. Alright. Okey. Syarifah okey je kan Syarifah kan? Okey. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Hitung jumlah luas permukaan. Okey, kamu kena faham. Bila kita nak cari luas permukaan, cikgu sebenarnya kelas kita pada malam ni kamu kena tengok macam mana cikgu jawab. Okey. Bila kita nak cari luas permukaan, lepas ni kalau kamu dalam exam nanti dia minta luas permukaan, apa yang kita kena buat adalah kamu kena dapatkan dia punya bentangan. Jadi kalau dekat sini cikgu nak dapatkan dia punya bentangan, untuk dapatkan dia punya bentangan kita kena lukis dulu dia punya tapak. Tapak kita adalah yang belah bawah ni. Jadi lepas lukis tapak, masukkan sekali ukuran dia. Sini 8, sini pun 8. Sini cikgu tahu dia 8. Tapi macam mana cikgu tahu yang bahagian warna merah 8 juga? Sebab cikgu ambil ukuran yang dekat atas. Itu tapak dia. Kemudian kita bawa turun ke bawah dia punya dinding. Cikgu ulang, dia punya dinding. Dinding pertama bawa turun ke bawah. Jadi dinding pertama ni ini 8 juga. Cumanya dekat sini adalah 7. Okey, habis. Okey.
Kemudian dinding yang kedua, tengok betul-betul tau, imajinasi. Dinding yang kedua dia panjang sedikit, dia panjang sedikit, iaitu ukuran dia dekat sini adalah 13. Kan dia straight ni, kamu bayangkan dia straight, lepas tu kita jatuhkan dia ke bawah. Jadi bila kita jatuhkan dia ke bawah, kita dapat sini adalah 13 cm dan tinggi dia adalah 8. Okey, selesai. Kemudian yang warna hijau, yang warna hijau iaitu dia punya trapezium. Cikgu bawa dia ke depan. Bila cikgu bawa dia ke depan, cikgu dapat ukuran dia macam ini. Untuk trapezium ni dia sama je bentuk dia. Dia sama je. Okey, sekejap cikgu copy. Alright. Jadi untuk trapezium sini panjang ni adalah 13, nampak 13. Panjang ni adalah 7, nampak ni 7. Jadi sama juga sini 7, sini pun 13. Okey. Tapak dia 8 lah, tapak dia 8. Okey, habis. Lepas tu kita tutupkan dengan atap. Atap ni yang mana? Atap ni yang bahagian petak dekat warna merah. Jadi dekat sini bahagian atap, panjang dia sini 8. Panjang dia dekat sini adalah 8. Kita dapatlah sini 8. Tetapi kamu kena faham, tinggi dia yang sengit ni kamu tak tahu berapa. Jadi untuk cari tinggi yang sengit ni, cikgu keluarkan kita punya segitiga bersudut tegak. Mana segitiga bersudut tegak dia? Tengok tahu, cikgu keluarkan ni. Okey, ni. Jadi sekarang daripada segitiga bersudut tegak, kita dapat belah bawah dia 8. Tinggi dia macam mana? Disebabkan sini 7, sini 13. Jadi kita nak dapatkan bahagian sini sahaja. 13 tolak 7. Jadi dekat sini kita dapat 6. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh follow kan? Boleh. Tak boleh follow, bagi tahu. Cikgu terangkan balik. Jadi dekat sini kita akan buat teorem Pythagoras. Salin tau. Jadi untuk kita dapatkan yang belah atas ni, cikgu bagi nama dia X kejap. X ni adalah hypotenuse. Hypotenuse mesti duduk sorang-sorang. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. X pun kena kuasa 2. Kita selesaikan. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kita dapat 100. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Punca kuasa 100. Jadi X kita adalah X kita adalah 10. Maksudnya panjang ni adalah 10. Kita masukkan 10 dekat situ. Boleh faham ke semua cara cikgu buat bentangan dan ukuran? Boleh. Okey. Siapa-siapa yang pening bagi tahu cikgu, cikgu nak jelaskan balik. Cikgu suka kalau siapa-siapa yang pening dia bersuara. Senang cikgu boleh terangkan kat mana yang dia tak faham. Zulaika dia yang tak faham ke kat sini? Tak ada. Dino ada yang confused ke Dino kat sini? Tak ada juga. Okey, baik. Okey, jadi kita akan pergi kepada bila kita dah siap bentangan, barulah kita kira luas permukaan. Okey, luas permukaan dekat sini ada 4 bentuk segi 4. Cikgu namakan dia A, B, C, D. Okey, A tambah B tambah C tambah D. Untuk A, bila kita dapat bentuk dia, bila kita nak tengok bentuk dia, bentuk segi 4, A tambah B tambah C tambah D. A kita 8 darab 7. Sebab tu senang bila kita keluarkan terus. Tambah B kita 8 darab 8. C kita 8 darab 13. 8 darab 13. D kita 8 darab 10. Ini semua bentuk segi 4. Bentuk segi 4.
Okey, cikgu pun tambahkan semua. Cikgu tambah A, tambah B, tambah C, tambah D. Kita tekanlah kalkulator. 8 darab 7 dalam kurungan tambah 8 darab 8 tambah 8 darab 13 darab 13 tambah 8 darab 10. Jadi dekat sini sahaja kita dah dapat 304. Ini bentuk segi empat tau. Lepas tu kita ada bentuk trapezium. Kenapa cikgu asingkan? Sebab cikgu nak kamu faham. Kalau bentuk segi empat, luas dia adalah panjang darab lebar. Tapi kalau trapezium adalah 1/2 darab A tambah B. A1 tambah A2 darab dengan B. Di trapezium ni disebabkan trapezium dia mempunyai ukuran yang sama. Jadi 1/2 dalam kurungan. Ini adalah panjang selari. Panjang selari dekat kita punya trapezium kita ada 13 dengan 7. Jadi kita ambil 13 tambah 7. Tengok betul-betul. Darab dengan B iaitu dia punya tapak 8. Jadi disebabkan trapezium kita ada dua, satu dekat atas, satu dekat belah bawah. Jadi semua darab dengan 2. Jadi dekat sini kamu pun kiralah tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Jadi kita pun tekan kalkulator. Panjang kan jalan kerja dia kan? Okey. Jadi bila kita tekan kalkulator kita dapat 160. Ini untuk trapezium. Jadi jumlah luas permukaan adalah segi empat punya luas kita tambahkan dengan trapezium punya luas. 304 tambah dengan 160 kita dapat jawapan dia 464. Jawapan dia adalah C. Okey. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk kat depan. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Cikgu ulang lagi sekali tau. Cikgu ulang lagi sekali. Okey. Untuk ulang lagi sekali ni, kalau siapa-siapa yang tak faham, bagi tahu kat mana yang tahu dia tak faham, nanti cikgu akan terangkan. Okey. Dalam exam nanti. Luas permukaan macam ni memang boleh masuk. Memang boleh masuk. Dan dia dikira sebagai bonus bagi yang dah belajar kalau dia masuk dekat bahagian C. Sebab jalan kerja dia panjang. Tapi kamu kena faham. Bila kita nak kira luas permukaan, pastikan kita dapatkan dulu bentangan dia tambah ukuran. Selagi kamu lepas kamu bentangkan, cek terus ukuran. Jangan bentangkan lepas tu baru nak cek ukuran. Jangan. Setiap satu bentangan terus dapat ukuran. Okey, bentangan cara nak sini tapak. Okey, lepas tapak, lepas dinding, lepas tu atap. Tengok macam tadi cikgu jawab. Cikgu lukis satu-satu, dapatkan terus ukuran. Sebab kadang-kadang adalah sesuatu perkara yang kita kena pakai teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni kamu kena mahir. Kamu kena mahir. Okey, lepas kita dah dapat bentangan dan ukuran, baru kita kira luas. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan, kita kira satu-satu. Kalau dekat sini, cikgu cari dulu luas segi empat, baru trapezium. Jelas ke? Jelas. Atira ada tak kat sini? Atira ada ke Atira? Oi, hilang Atira. Okey. Semua tutup kamera dah. Okey. Jadi, cikgu nak pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Boleh. Alright. Jadi, kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Kita tengah salin. Cikgu bagi masa 1 minit lah untuk salin. Salin. Syarifah dapat Syarifah? Dapat.
Okey dah, selesai. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Untuk soalan yang berikutnya, kita tengok pula. Kita kena faham ni tau. Ni sebenarnya cikgu ada jawab dah, tapi cikgu jawab lagi sekali kan. Okey, tengok betul-betul. Mana satu kuboid, mana satu kubus? Ini adalah kuboid. Ini adalah kubus. Apa beza kuboid dengan kubus? Kuboid ini dia mempunyai panjang yang berbeza. Apa maksud kubus? Kubus mempunyai panjang yang sama. Maksudnya semua ni adalah X. Bila kita nampak, okey X, maksud sini pun X, sini pun X. Okey, habis. Jadi masing-masing boleh tengok. Diberi kubus dan kuboid mempunyai isi padu yang sama. Jadi kita akan pergi kepada isi padu. Padu kubus ke kuboid ke, dia mempunyai satu formula. Apa formula dia? Panjang darab lebar darab tinggi. Ini formula isi padu. Jadi untuk kuboid, isi padu dia adalah panjang dia 438. 4 darab dengan 3 darab dengan 18. Jadi isi padu untuk kuboid adalah 4 darab 3 darab 18. Kita dapat 216. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okay. Kemudian isi padu untuk kubus adalah panjang ke, tinggi ke, lebar ke, semua X. Jadi X darab X darab X. Kita akan dapat X kuasa 3. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang ni bila dia kata mempunyai isi padu yang sama, jadi kita boleh samakan. Kita ambil isi padu kuboid tadi, iaitu 216 dengan isi padu kubus tadi, kita samakan sebab dia mention mempunyai isi padu yang sama. Jadi X kuasa 3 sama dengan 216. Jadi kita boleh cari nilai X dengan cara dia kuasa 3 pindah ke sebelah, dia jadi punca kuasa 3. Jadi kita pun tekan punca kuasa 3 216. Kat sini kamu akan dapat 6. Jadi X adalah sama dengan 6. Jelas semua? Jelas. Ni cikgu jelaskan satu-satu tau. Cikgu jelaskan satu-satu cara nak jawab. Kamu boleh tengok balik. Okey, selesai. Cikgu nak pergi kepada soalan seterusnya. Boleh? Boleh. Rasa macam sikit je baru cikgu jawab. Dah nak pukul 10 dah. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Ini memang kamu kena tahu. Formula titik tengah. Titik tengah ni, cikgu bagi formula ni sila salin tau. Titik tengah, formula dia lah X titik tengah, Y titik tengah adalah hasil daripada X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Apa X1, apa X2? Itu adalah koordinat. Sekarang ni, bila kita nampak R dengan S, contohlah. Kita jadikan R tu sebagai koordinat pertama. Maksudnya kat sini X1, Y1. X1, Y1. Jadi kalau kat sini, kita akan jadi X2, Y2. Kita akan jadi X2, Y2. Jadi masukkanlah. Okey, X untuk titik tengah. Y untuk titik tengah. X1 kita 3. Masukkan 3. Tambah X2. X2 kita 11. Per 2. Y1 kita 1. Tambah Y2 kita 5. Per dengan 2. Habis. Jadi kita selesaikanlah. 3 tambah 11 dapat 14 per 2. 1 tambah 5 dapat 6 per 2. 14 bahagi 2 kita dapat 7. 6 bahagi 2 kita dapat 3. Jawapan dia adalah 7,3. Maksudnya T ni koordinat dia adalah 7,3.
Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Ini cara dia. Okey. Habis? Habis dah? Okey, cikgu akan terus kepada soalan yang berikutnya. Okey, cikgu macam makan masa lama sama sikit. Cikgu takut jawab soalan sikit. Okey. Jadi ini dah masuk kepada koordinat tau. Koordinat. Cikgu lupa bab berapa. Okey. Jadi satu garis lurus melalui P dan Q antara berikut manakah titik tengah antara P dengan Q? Benda yang sama. Benda yang sama. Ada satu garis lurus. Kita ada P dengan Q. P kita 2,5. Q kita 8,-3. Ada satulah titik tengah disuruh cari koordinat X titik tengah, Y titik tengah. Pakai formula tadi. Kita jadikan dia X1, Y1, X2, Y2. Masuk formula tadi, XT, YT. T itu titik tengah lah. Jadi X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Jadi X1 kita apa? 2. Tambah X2 kita apa? 8. Per dengan 2. Y1 kita apa? 5. Tambah Y2 kita apa? -3. Per dengan 2. Selesai. Kita selesaikan. 2 tambah 8 dapat 10. 5 tolak 3 kamu dapat 2. Okey. 10 bahagi 2 kamu dapat 5. 2 bahagi 2 kamu dapat 1. Jadi jawapannya adalah C. Jelas ke semua soalan macam ni? Boleh faham? Boleh. Jangan buat silap pada soalan titik tengah. Soalan titik tengah ni dia tak boleh nak lari mana. Dia punya soalan kalau titik tengah dia tak boleh nak cari mana. Dia tak boleh nak pusing tu, tak boleh nak pusing sangat. Jadi anggap soalan bonus. Kalau masuk titik tengah, jadikan ni sebagai soalan bonus. Okey, selesai. Okey, boleh cikgu terus kepada soalan berikutnya? Boleh. Boleh. Alright. Ada siapa-siapa yang tak faham, bagi tahu terus tahu. Cikgu akan laju sedikit sebab masa pula dah nak habis. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Titik asalan ialah titik tengah. Adalah satu paksi dekat sini. Ini paksi Y, ini paksi X. Diberi titik asalan. Titik asalan bermaksud di sini. Ini kita panggil dia titik asalan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia origin. Yang mana koordinat dia mesti X dia kosong, Y dia pun kosong. Jadi titik asalan tu adalah titik tengah. Bagi garis lurus yang menyambungkan, ada satu koordinat K iaitu -3,5 dan satu lagi koordinat L iaitu X, Y. Jadi titik asalan ni titik tengah. Ini adalah menjadi kita punya titik tengah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Masukkan. Sini akan jadi X1, Y1. Sini akan jadi X2, Y2. Ini XT, YT. Jadi, tadi tengok perbezaan soalan. Dia dah bagi koordinat pertama, dah bagi koordinat kedua. Kamu kena cari titik tengah. Jadi, kamu boleh buat macam ni. Tapi sekarang, koordinat pertama dia dah bagi. Koordinat kedua dia tak bagi. Tapi koordinat titik tengah dia bagi. Dia boleh pusing macam ni je soalan ni. Jadi kalau macam ni, kamu kena cari satu-satu. Bahagian X dengan Y, kamu kena asingkan. Sampai sini boleh follow lagi? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Cara nak asingkan X titik tengah. Cara nak asingkan dia, X titik tengah adalah X1 per X2. Y titik tengah adalah Y1 per Y2. Sama je. Sama je. Sama sahaja. Silalah salin apa yang cikgu cakap ni. Cikgu macam berani jamin lah benda ni masuk dalam exam kamu. Okey. Sebab kenapa cikgu berani jamin? Sebab form 3 kamu nak pakai. Form 3 kamu nak pakai. Kalau tanyalah cikgu kamu. Kalau macam cikgu jadi guru sekolah, cikgu masukkan buat chapter ni. Okey. Jadi X titik tengah adalah X1 tambah X2 per 2.
Okey, Y titik tengah adalah Y1 tambah Y2 per 2. Jadi, tengok ni. X titik tengah, masukkan. X titik tengah kosong. Sama dengan X1 kita negatif 3. X2 kita tu X. Jadi, jadikanlah dia X per 2. Selesai. Jadi, nak selesaikan ni kan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab kosong, darab 2 dapat kosong. Jadi, kosong lah. Kosong. Jadi, negatif 3 pindah ke sebelah dia jadi positif. Jadi, X kamu adalah 3. Dah dapat dah X. Kemudian Y. Okey, YT kita kosong. Jadi, Y1 kita 5 tambah Y2 kita Y. Masukkan ikut yang kita cakap tadi. Per 2. Okey, sama juga. 2 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi pindah ke sebelah dia darab. Kosong darab 2 hilang. Jadi 5 ni positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi Y kita negatif 5. Jadi koordinat kita dekat sini apa? Koordinat kita dekat sini adalah X kita 3. Nampak 3. Y kita negatif 5. 3, negatif 5. Inilah koordinat L kita. Jawapan dia adalah C. Jelas ke semua? Cikgu buat kat depan. Jelas. Jadi kalaulah dia minta koordinat 1 ataupun koordinat 2. Jadi kita kena buat asing. Maksudnya satu-satu. X bahagian X, Y bahagian Y. Berbeza dengan dia minta koordinat titik tengah. Kalau dia minta titik tengah, kamu boleh gabungkan terus. Tapi kalau dia minta sama ada X1 ataupun X2, buat asing. Sebab apa? Sebab kamu kena ada perpindahan. Two-step equation kat sini. Okey. Sampai sini jelas ke? Jelas. Okey. Okey, dah. Jadi cikgu nak pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, jadi kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, boleh tanya. Boleh tanya. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya ni. Macam tadi. Kita nak cari koordinat G. Kita nak cari koordinat G. Cikgu tunjuk macam tadi. Cikgu tunjuk macam tadi. Jadi, G kita adalah XY. Okey, tengok. Okey, sini akan jadi X1, Y1. Sini akan jadi X2, Y2. Ini XT, YT. Macam tadi. Buat asing. Buat asing. XT ni bahagian X adalah X1 tambah X2 per 2. Bahagian Y, YT, Y1 tambah Y2 per dengan 2. XT kita 7, masukkanlah 7. X1 kita 4, masukkan 4. X2 kita tak tahu X. Per dengan 2. Lepas tu nak macam mana? Okey, darab pindah ke sebelah. Boleh tengok darab pindah bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi 7 darab 2 kamu dapat 14. 4 ni positif pindah ke sebelah dia jadi tolak. 14 tolak 4 kamu dapat 10. Jadi X kamu 10. Jadi kalau kamu tengok kat sini A dah jawapan ni sebab X kita 10. Tapi tak apa, kita teruskan nilai Y kita. YT kita 4.5, masukkan 4.5. Y1 kita 9. Y2 kita Y per dengan 2. 2 ni darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 4.5 darab 2 kamu dapat 9. 9 ni positif pindah ke sebelah 9 tolak dengan 9. Jadi Y kamu kosong. Maksudnya koordinat G kamu kat sini, X kamu 10, Y kamu kosong. Jawapan kamu adalah A. Titik koordinat dia boleh jadi dalam dua keadaan je.
Keadaan pertama dia minta titik tengah. Keadaan kedua dia minta koordinat pertama atau minta koordinat kedua. Kamu faham yang cikgu buat kat depan? Kalau soalan dalam azab, dia memang tak boleh lari daripada dua ni. Sebab dia boleh pusing tu je. Yang penting kita kena tahu cara menjawab. Bila kita tahu cara menjawab, jangan risau pasal jawapan. Sebab bila kita betul cara jawab, selalunya akan betul lah jawapan kita. Daripada setengah orang risau jawapan ni betul ke tak, tapi dia tak risau cara dia jawab. Itu kena risau. Itu kena orang kata kena hati-hati. Orang yang risaukan jawapan lebih daripada cara menjawab, dia akan ada masalah pada matematik. Tetapi kalau orang tu risau dengan cara menjawab lebih daripada dia risaukan jawapan, percayalah orang tu akan skor matematik. Okey, jelas ke semua soalan di hadapan? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, cikgu nak terus kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu ada masa sikit je lagi. Masing-masing boleh tengok ke depan. Okey, graf fungsi. Graf fungsi. Jadi, graf fungsi dekat sini adalah kita panggil dia fungsi kuadratik. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, dia nak cari nilai X apabila Y sama dengan 2. Cara nak jawab adalah kamu pergi dekat graf kamu, kamu tarik dekat Y ni sama dengan 2. Okey. Cikgu pun tarik. Inilah tempat Y sama dengan 2. Jadi nak cari nilai X untuk kuadratik selalunya dia ada 2 lah. Jadi tempat pertemuan dekat graf yang pertama adalah garisan warna merah yang pertama. Yang kedua adalah garisan yang kedua lah. Jadi dekat sini X1 kita adalah kena dekat kosong. X2 kita kena dekat 1. Jadi jawapan dia adalah A. Soalan dah masuk macam ni kira soalan bonus lah. Okey. Zulaika, okey ke dah tidur di Zulaika? Okey je, okey je. Okey, baik. Salam cikgu, saya akan menunjuki perusahaan Mac ni. Doakan saya menang. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh? Boleh. Alright. Jadi setiap soalan cikgu jawab beserta penjelasan. Okey. Jadi masing-masing kita dah masuk kepada bab laju. Bab laju ni cikgu lupa lah bab 7 ke ataupun bab 8. Cikgu dah terlupa. Tapi kita punya malam ni, kelas malam ni dah halfway. Kita dah cover bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ni bab 7 rasanya. Bab 6, bab 7 dah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Gibran ni nama dia lah. Bukan Jibril, Gibran. Memandu sebuah kereta sejauh 120 km dalam masa 1.75 jam. Yang pertama, baca dulu. Ini adalah bahagian yang pertama. Kemudian 200 kepada bahagian yang berikutnya. Maksudnya dia ada bahagian pertama dia. Bahagian pertama. Dan dia ada bahagian kedua. Bahagian pertama jarak dia adalah 120 km. Dalam masa dia adalah 1.75 jam. Ini bahagian pertama. Bahagian kedua, jarak dia adalah 200 km. Manakala masa dia dekat sini adalah 3 jam. Sekarang kita nak cek laju seragam ke, laju tak seragam ke, laju purata ke, pecutan. Okey. Yang pertama kita kena carilah laju. Kita kena carilah laju. Jadi kalau dekat bahagian yang warna biru, kita kena ingat formula laju adalah sama dengan jarak bahagi dengan masa.
Jadi dekat bahagian warna biru, laju jarak dia 120 bahagi dengan masa dia. Jadi dekat sini kita pun tekan kalkulator. Mana kalkulator cikgu? Ni. 120 bahagi dengan 1.75, cikgu dapat 68.57 km per jam. Kita tengok pula yang bahagian warna hijau. Laju dia, jarak dia 200 km per dengan 3 jam. Jadi 200 bahagi dengan 3, cikgu dapat 66.67 km per dengan jam. Jadi dekat sini kita tak boleh cakap dia laju seragam. Sebab apa? Sebab nilai laju dia berbeza. Contoh. Kalaulah. Dekat bahagian pertama cikgu dapat 70 km per jam. Dekat bahagian kedua pun cikgu dapat 70 km per jam. Itu dikira sebagai laju seragam. Boleh faham ke laju seragam? Boleh. Mana ni? Nak dengar suara boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, tu laju seragam. Jadi sekarang ni dikira sebagai bukan laju seragam sebab nilai laju tu lain-lain. Jadi sekarang ni bila nilai laju lain-lain, kita cakap dia laju tak seragam. Tu maksud dia. Laju purata tu apa? Laju purata kalau di sini adalah jarak, jumlah jarak. Kalau cikgu nak cari laju purata lah. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak adalah 120 tambah 200 bahagi dengan jumlah masa 1.75 tambah 3. Kita pun tekanlah kalkulator. Dalam kurungan 120 tambah 200 bahagi dalam kurungan 1.75 tambah 3, kita akan dapat 67.37 km per jam. Ini laju purata. Ini laju purata. Yang dekat atas ni kita bercakap tentang laju sahaja. Kita bercakap tentang laju sahaja. Selesai. Tutup ke? Sabarlah. Okey, jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Pecutan tu apa pula? Pecutan, ni nota salin tau, adalah perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Kalau kita nak cakap dia pecutan, salah. Sebab apa? Sebab bahagian pertama kita, bahagian A kita ke bahagian B, nilai laju kita makin berkurang. Bila makin berkurang, dia bukan pecutan. Dia adalah nyah pecutan. Semoga menjawab. Cikgu terang satu-satu tu. Cikgu harap sangat kamu dapatlah apa yang cikgu tunjuk. Okey, dah habis dah dekat sini. Cikgu nak pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Boleh. Alright. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya, iaitu tukarkan. Penukaran. Okey, jadi dekat sini cikgu nak tukarkan. Ni cikgu dah ajar. Kamu boleh tengok balik. Macam mana cikgu tukarkan. 225 km per jam kuasa 2. Tapi dia jam kuasa 2. Bukan jam lompat, jam masa. Okey. Jadi yang pertama, kita kena detect dulu apa yang dia nak tukar. Dia nak tukar jam kuasa 2 kepada minit kuasa 2. Ni yang pertama dia. Okey, lepas tu kita nak kena buat apa? Kita kena cari hubungan dia. 1 jam sama dengan berapa minit semua? 1 jam sama dengan berapa minit? 60 minit. Yes, 60 minit.
Okey, kemudian kita buat darab silang. Ni cikgu tunjuklah, cikgu salin, cikgu nak kamu salin. Yang pertama, kita kena identify ataupun dalam bahasa Melayu tentukan unit yang perlu ditukar. Ni yang pertama. Yang kedua, lepas kita dah berjaya tentukan unit yang perlu ditukar, kita kena dapatkan kaitan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil relation antara unit. Okey. Yang ketiga, barulah kita buat darab silang. Ini je. 3 step ni je kalau dia minta tukarkan unit. Okey, mula-mula kamu salin dulu. 225 km per jam kuasa 2. Darab silang kan. Kamu nak tukarkan jam ni, nak hilangkan jam ni. Jadi bila jam ni dekat belah bawah, kita kena bawa jam ni dekat belah atas. Lepas tu nak tukar kepada apa? Tukar kepada minit. Tulis kaitan dia 1 jam sama dengan 60. Lepas tu dia ada kuasa 2. Bila dia ada kuasa 2, kita buka kurungan, kita letak kuasa 2. Sebab apa? Kenapa kena letak kuasa 2? Sebab kalau kamu potong, ni J kuasa 2. Ini baru J. Ini baru J. Jadi bila kamu potong J potong J kuasa 2, ada lagi 1 baki. Sebab itulah dekat sini, kita kena letak kurungan kuasa 2. Sampai sini jelas? Jelas. Okey. Kita selesaikan dulu. Kita buka dulu kurungan 225 km J kuasa 2. Okey, 1 darab kuasa 2 dapat 1. J darab kuasa 2 dapat J kuasa 2. 60 kuasa 2 dekat sini kamu dapat 3,600. Minit kuasa 2 kamu dapat minit kuasa 2. Kamu kuasa 2 kan semua yang dalam kurungan tu. Barulah kamu boleh potong. Baru kamu boleh potong. Sebab nilai dia sama. J kuasa 2 dekat sini dengan J kuasa 2 dekat sini. Selesai. Lepas tu, selesaikanlah. 225 kan dia belah bawah ni. Jadi dia akan jadi 225 km per dengan 3,600 minit kuasa 2. Jadi, tekan kalkulator. 225 bahagi 3,600. Kamu akan dapat 0.0625 kilometer per minit kuasa 2. Ingat step cikgu ajar. Step pertama, step kedua, step ketiga. Ini unit apa? Ini unit pecutan ataupun nyah pecutan. Kalau dia nak minta tukarkan pecutan ataupun nyah pecutan, kamu kena ada kuasa 2. Macam yang warna merah cikgu buat dekat sini. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, dah salin dah ke? Dah. Okey. Okey, jadi cikgu nak teruskan kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Boleh. Boleh. Alright. Okey, soalan yang berikutnya. Dah belajar tukarkan unit Kamu boleh tengok baliklah rakaman. Kalau kamu confused. Okey. Jadi, masing-masing kita pergi kepada ni dalam laju lagi tau. Ni dalam laju. Bawah ni laju lagi ke? Bawah ni dah tak dah. Ini tentang kecerunan. Kecerunan lain pula. Cikgu lupa bab berapa. Okey, bab 9 rasanya. Ke bab 8 cikgu lupa. Sebuah kereta kawalan jauh digerakkan dari keadaan pegun. Maksudnya dia pegun. Pegun ni maksudnya dia tak bergerak lah. Dia tak bergerak. Dan memecut secara seragam. Dia pun pecut secara seragam. Kemudian dari keadaan pegun memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan. Jadi masa dia sampai laju dekat sini. Laju dekat sini adalah 60 meter per minit. Dalam masa maksudnya kalau kamu tak faham masa ni, untuk dia sampai masa ni laju dia kan pegun, laju dia adalah 0 meter per minit. Jadi dia pecut. Berapa lama dia pecut? Dia pecut dalam masa 2/5 minit.
Sampailah habis 25 minit, laju dia daripada 0 jadi 60. Faham ke apa yang soalan ni bagi tahu? Faham ke? Faham. Okey, baik. Okey, jadi nak kira pecutan. Senang je. Jadi pecutan dekat sini, kamu kena faham lah. Kamu kena faham yang dia nak pecutan dalam meter per saat kuasa 2. Jadi bila dia nak per saat kuasa 2, semua calculation mesti tukar kepada saat. Jadi kita pergi kepada masa dulu. Masa dulu. Masa adalah 2/5 minit nak tukar kepada saat. Jadi 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi darab 60. Jadi dekat sini 2/5 darab dengan 60, kamu dapat 24 saat. Maksudnya apa? Maksudnya 2/5 minit adalah equal to 24 saat. Itu maksud dia. Okey, untuk masa semua jelas? Boleh faham untuk masa? Boleh. Okey, masa minit nak tukar kepada saat darab 60 lah. Okey, laju nak tukar kepada saat. Masing-masing boleh tengok cikgu buat warna biru. Warna hijau. Okey, laju kita sekarang adalah 60 meter per minit. Kita nak tukar kepada saat. Cikgu buat teruslah. Darab dengan darab silang terus. Meter. Kita tak tukar. Jadi jangan kacau. Yang kita nak tukar minit. Jadi minit dekat belah bawah, kita silangkan dia dekat atas. Nak tukar kepada apa? Tukar kepada saat. Jadi saat dekat belah bawah. Jadi kaitannya apa? 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi kita boleh darab silang kat sini, kita boleh buang minit dia. Jadi kita akan dapat apa tahu? Kita akan dapat 60 meter per 60 saat. Jadi dekat sini 60 bahagi 60, kita dapat 1 meter per saat. Jelas ke semua untuk nilai laju? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi barulah kita boleh masukkan dalam formula pecutan. Formula pecutan, cikgu dah bagi dah tadi. Perubahan laju bahagi dengan masa. Perubahan laju adalah kita ambil laju akhir tolak laju awal. Cikgu ulang. Akhir tolak awal. Akhir kita 1 meter per saat. Tolak awal kita kalau kosong, kosong lah ya. Kosong lah. Kosong lah. Dia tak bergerak kan? Kosong. Per dengan masa kita 24 saat. Jadi 1 tolak kosong dapat 1. 1 bahagi 24, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.0417 dalam keadaan meter per saat kuasa 2. Jawapan dia adalah B. Jelas? Boleh faham semua? Cikgu tunjuk kat depan ni. Boleh. Okey, itulah cikgu tunjuk. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Boleh. Okey, jadi soalan yang berikutnya, kalau boleh cikgu nak jawab 2 ke 3 soalan. 2 ke 3 soalan. Okey. Jadi bila kita berhadapan dengan sesuatu soalan, kita kena tahu itu bab berapa. Bila kita nak tengok tu bab berapa, barulah kita boleh detect apa formula nak kena pakai. Tu tips dia. Okey, jadi soalan yang seterusnya adalah tentang kecerunan. Adalah tentang kecerunan. Kecerunan ni dia ada 3 kaedah. Dia ada 3 kaedah. Cikgu nak kamu semua salin lah. Kecerunan, untuk mencari nilai kecerunan, yang pertama kita panggil dia kaedah segitiga. Kaedah segitiga, kecerunan dia adalah jarak
mencancang. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia vertical. Over dengan jarak mengufuk, iaitu horizontal. Ini adalah kecerunan dalam M. Kaedah segitiga. Okey, habis. Salin tahu, salin. Kemudian kita ada kaedah yang kedua adalah kaedah pintasan. Kaedah pintasan, kecerunan ni M tahu. Kamu jangan pening pula. Negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Ini kaedah pintasan. Yang ketiga, kita ada kaedah koordinat. Iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. Jadi semua ni, dia akan dapat nilai M yang sama sahaja. Tetapi, nak pakai, tengok kepada keadaan. Contoh dekat sini, cikgu boleh pakai kaedah pintasan. Sebab cikgu ada dapat nilai pintasan Y dekat sini. Dan nilai pintasan X dekat sini. Jadi pintasan Y kita daripada sini kita ada XY. Kita ada XY. Pintasan Y kita adalah sama dengan 6. Pintasan X kita adalah 12. Cikgu pakai kaedah pintasan kecerunan. Kena ada negatif. Pintasan Y kita adalah 6. Dan pintasan X kita adalah 12. Jadi kita boleh kecilkan guna sifar 6. 6 bahagi dengan 6 dapat 1. 12 bahagi dengan 6 dapat 2. Jadi M kita adalah negatif 1/2. Ini sahaja. Jelas? Boleh faham calculation dia? Boleh. Okay, Jibril. Okay, Jibril. Boleh faham, Jibril? Boleh. Okay, inilah dia. Okay, selesai. Okey, kita akan jawab soalan yang berikutnya. Kita akan jawab soalan berikutnya menggunakan formula yang cikgu dah bagi. Hitung kecerunan garis lurus. Okey. Tadi cikgu pakai pintasan sebab cikgu ada nilai pintasan. Cikgu ulang. Tadi cikgu pakai pintasan sebab cikgu ada nilai pintasan. Sekarang ni, kita ada nilai koordinat. Iaitu koordinat K negatif 4,3 dan koordinat L 2,-5. Bila ada dua-dua nilai koordinat, pakailah kaedah koordinat. Sebab tu cikgu cakap dia ikut keadaan. Dia ikut keadaan. Jadi dekat sini koordinat M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Masukkan Y2 kita negatif 5 tolak Y1 kita 3. Per dengan X2 kita 2 tolak X1 kita negatif 4. Kita pun tekan kalkulator. Negatif 5, negatif 3 kita dapat negatif 8. 2 tolak-tolak jadi tambah 2 tambah 4 jadi 6. Jadi kita boleh simplify dengan sifar 2. Jadi, negatif 8 bahagi 2 kita dapat 4. 6 bahagi 2 kita dapat 3. Jawapan kita adalah C. Jelas? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Dino jelas ke Dino? Jelas juga. Okey, ni nota cikgu ni kena salin. Okey, habis. Okey, pantulan. Okey, sekarang kita dah masuk kepada pantulan. Cikgu ada masa lagi 5 minit tau. Cikgu akan jawab pantulan. Alright, jadi kita akan pergi kepada pantulan. Okey, image titik P ialah image bagi satu titik di bawah pantulan pada paksi X. Mana paksi X kita? Kita kena faham dulu mana paksi X kita. Okey, ni adalah paksi X kita. Jadi kita punya titik ni adalah P kita. P kita. Bawah satu pantulan pada paksi X. Jadi untuk pantulan
jarak kepada cermin mesti sama. Jadi jawapan dia adalah B. Jelas? Boleh faham semua? Boleh. Boleh. Alright. Okay, kalau ada soalan nak tanya, tanya je. Okey. Kemudian ini bukan pantulan. Ini adalah dalam keadaan translasi. Bila cikgu cakap translasi, kita kena tengok mana satu objek. Okey, ini adalah objek, ini adalah image. Pergerakan kita mestilah daripada objek pergi kepada image. Dan ditulis dalam keadaan XY. Ambil satu titik yang sama. Kalau cikgu ambil titik yang ni, jadi cikgu kena sampai dekat sini juga. Jadi untuk X cikgu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ke kanan. Jadi dia positif 6. Kemudian untuk Y, 1, 2, 3, 4. Dia ke bawah. Dia jadi negatif 4. Jadi 6 negatif 4. Kita dapat jawapan dia adalah B. Jelas? Boleh faham? Boleh. Alright. Okey. Cikgu teruskan cikgu teruskan kepada soalan yang berikutnya. Okey. Cikgu pun tak tahu dah ni soalan keberapa. Jadi ini adalah tentang kebarangkalian. Untuk kelas cikgu, cikgu tak ajar lagi. Cikgu tak ajar lagi. Tapi cikgu tunjuklah. Okey. Kebarangkalian. Seorang murid dipilih secara awak daripada kelas tu, cari kebarangkalian seorang murid perempuan yang tidak memakai jam tangan. Okey. Jadi kebarangkalian. Ini nota dia. Sampel sama dengan jumlah sampel. Okey, kita pergi kepada jumlah sampel. Jumlah sampel dekat sini adalah berkaitan dengan jumlah sampel dekat sini adalah berkaitan dengan dia kata secara rawak daripada kelas. Jadi jumlah pelajar dalam kelas. Maksudnya apa? Maksudnya jumlah lelaki tambah dengan perempuan. Lelaki kita ada 7 tambah 4. Ambillah 7 tambah 4. Tambah perempuan kita ada 11 tambah 8. Jadi kita pun tekan kalkulator 7 tambah 4 tambah 11 tambah 8. Dekat sini kita dapat dia 30. Itu jumlah sampel. Sekarang dia nak cari kebarangkalian apa? Perempuan tak pakai jam tangan. Perempuan yang tak pakai jam tangan adalah 8. Ini adalah sampel kita. Ini adalah kita punya sampel. Jadi sampel kita 8, jumlah sampel kita 30. Jadi 8/30 itulah kebarangkalian untuk dapatkan perempuan yang tak pakai jam tangan. Jadi 8/30 kita boleh simplify dengan sifar 2. 8 bahagi 2 kita dapat 4. 30 bahagi 2 kita dapat 15. Jawapan dia adalah C. Jelas? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi cikgu rasa cikgu dah jawab 30 soalan. Okey, tapi cikgu nak jawab soalan ni. Ni yang terakhir lah. Ni kebarangkalian. Kebarangkalian ni yang terakhir lah. Ni yang terakhir dah. Boleh ke cikgu nak jawab soalan yang terakhir ni? Boleh. Okey, baik. Jadi masing-masing. Suatu tinjauan denda trafik dalam masa seminggu ditunjukkan dalam jadual di bawah. Cari kebarangkalian denda melibatkan lori atau motosikal. Lori atau motosikal. Jadi, yang pertama kita dapatkan jumlah sampel. Jumlah sampel kita kat sini 105 tambah 65 tambah 103. Kita pun tekan kalkulator 105 tambah 65 tambah 103. Kita dapat 273. Sekarang kebarangkalian denda melibatkan lori. Jadi denda melibatkan lori adalah 105 per dengan 273. Ni lori.
Ini adalah lori. Kemudian dia kata motosikal. Jadi motor dekat sini adalah 130 per 273. Sampai sini dulu, sampai sini. Sampai sini semua jelas ke? Jelas. Nak dengar sikit suara, jelas ke sampai sini? Jelas. Okey. Jadi bila kita berhadapan dengan soalan yang melibatkan atau yang melibatkan atau. Okey. Cikgu nak tanya Syarifah. Syarifah rasa macam mana kita nak buat soalan terakhir ni? Saya pun tak berapa pasti, cikgu. Dah belajar dah ni kat sekolah? Belum. Oh, belum. Jibril rasa macam mana kita nak buat ni, Jibril? Tak tahu. Tak tahu. Okey, Zulaika ada soalan, ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, Zulaika tahu ke macam mana kita nak teruskan ni? Saya pun kurang pasti, cikgu. Korang pasti dah belajar dah ni kat sekolah? Belum? Belum Dah, tapi cikgu cepat sangat. Oh, ya ke? Okey. Jadi kalau masing-masing belum belajar, kalau dia kata atau, kamu kena ambil 2 kebarangkalian ni untuk di-comparekan. Untuk dibandingkan. Sama ada dia pergi kepada tambah ataupun darab. Dino dah belajar belum ni, Dino? Belum lah, cikgu. Oh, masing-masing belum. Alah, ya ke? Okey, tak apalah. Okey, tak apa. Okey, jadi dekat sini untuk ni jawapan dia adalah B. Jadi untuk penjelasan nanti next kelas cikgu akan ajarlah. Sebab kalau cikgu terang ni tak cukup masa ni. Sebab masing-masing belum belajar lagi. Jadi cikgu dah ambil masa 3 minit. Okey. Jadi ini adalah usaha daripada cikgu lah. Supaya kamu boleh skor. Kalau macam tahun lepas kan cikgu ada soalan sport. Ini pun soalan sport. Soalan-soalan sport yang cikgu bagi ni bukan saja-saja. Cikgu nak kamu jawab. Confirm. Percaya cakap cikgu, kamu akan terjawab. Ada beberapa soalan yang bentuknya lebih kurang sama. Okey. Jadi study, jangan tak study. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang ada soalan nak tanya boleh tinggal. Cikgu akan jawab. Untuk siapa-siapa yang dah jelas, dah habis, boleh bersurai. Okey, minta maaf daripada cikgu sekiranya ada apa-apa kekurangan untuk malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum, Terima kasih, cikgu. cikgu.